Sepanjang sesi pembelajaran dijalankan di UMK, kami dapati kursus-kursus yang ditawarkan adalah sangat bagus dan sesuai untuk dipelajari oleh mahasiswa di universiti tersebut. Bagi tugasan kali ini, kami telah memilih kursus Harta Intelek sebagai fokus utama bagi tajuk ini. Harta Intelek merujuk kepada ciptaan yang diperoleh dari akal fikiran, termasuk hasil kerja sastra dan seni, simbol, nama, imej dalam pelbagai bentuk, sama ada gambar atau lukisan dan reka bentuk yang digunakan di dalam perdagangan atau perniagaan. Harta intelek terbahagi kepada dua kategori, iaitu harta industri dan hak cipta. Harta industri merangkumi cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian dan petunjuk geografi. Hak cipta pula merangkumi hasil kerja sastera dan seni seperti novel, puisi, persembahan, filem, hasil karya muzik, lukisan, gambar, ukiran dan reka bentuk bangunan. Hak-hak berkaitan hak cipta juga melibatkan persembahan artis, penerbitan rakaman bunyi dan juga program-program dalam penyiaran radio dan televisyen. Satu lagi cabang harta intelek ialah varieti tumbuhan ataupun plant variety. Varieti tumbuhan merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan kepada pengusaha atau pembiak baka tumbuhan untuk mengeksploitasi kepelbagaian baka baru bagi tumbuhan. Walau bagaimanapun, urusan pentadbiran dan pendaftaran varieti tumbuhan tidak dijalankan oleh MyIPO, sebaliknya dijalankan oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Di sini akan saya huraikan beberapa hak ataupun akta perlindungan yang terdapat di dalam harta intelek. Pertama ialah perlindungan cap dagangan yang dikawal oleh Akta Cap Dagangan 1976 dan Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997. Akta ini menyediakan perlindungan bagi cap dagangan dan cap perkhidmatan yang berdaftar di Malaysia. Apabila berdaftar, tiada sesiapa pun atau syarikat mana pun selain empunya atau pengguna-pengguna dibenarkan menggunakannya. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap mereka yang menggunakannya tanpa kebenaran. Tempoh perlindungan adalah selama 10 tahun dan boleh diperbaharui untuk tempoh selama setiap 10 tahun selepas itu. Kedua adalah Akta Paten 1983 dan Peraturan-Peraturan Paten 1986 mengawal perlindungan paten di Malaysia. Pemohon boleh mengemukakan permohonan paten secara langsung jika dia bermastautin di Malaysia. Permohonan asing hanya boleh dikemukakan melalui ejen paten berdaftar di Malaysia yang bertindak bagi pihak pemohon. Selaras dengan TRIPS, Akta Paten menetapkan tempoh perlindungan selama 20 tahun daripada tarikh mengemukakan permohonan. Pemilik sesuatu paten berhak mengeksploitasi reka cipta yang dipatenkan, menyerahkan hak atau memindahkan milik paten dan mengikat kontrak berlesen. Walau bagaimanapun, termasuk juga pengecualian paten seperti lesen wajib dan barangan import selari. Seterusnya ialah perlindungan reka bentuk perindustrian di Malaysia, ditadbir di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999. Akta ini memperuntukkan bahawa hak-hak reka bentuk perindustrian berdaftar merupakan harta persendirian dan boleh diserahkan dan dipindahkan milik melalui kuat kuasa undang-undang. Reka bentuk perindustrian berdaftar dilindungi selama tempoh awal 5 tahun yang mana boleh dilanjutkan selama 4 lagi tempoh berturut-turut selama 5 tahun setiap kali, menyediakan jumlah tempoh perlindungan selama 25 tahun. Berdasarkan survei yang telah kami jalankan, kami berjaya mengumpul sebanyak 33 orang responden yang majoritinya terdiri daripada pelajar. Berdasarkan survei ini, lebih daripada separuh responden menyatakan bahawa mereka mengetahui tentang subjek harta intelek ini dan 90.3% menyatakan bahawa subjek harta intelek merupakan subjek yang penting yang patut diajar kepada pelajar. Seterusnya, 97% menyatakan bahawa subjek harta intelek ini sangat memberikan manfaat kepada pelajar. Selain itu juga, majoriti daripada responden bersependapat bahawa kelebihan subjek harta intelek ini adalah dapat membantu seseorang individu untuk melindungi hak cipta, jenama atau reka bentuk suatu produk
daripada diciplak oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, majoriti responden tidak bersetuju jika subjek harta intelek ini perlu didiami oleh individu yang bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan sahaja. Dan sebanyak 90% responden bersetuju bahawa pengetahuan harta intelek dapat membantu usahawan dalam memajukan perniagaan mereka. Responden juga bersetuju bahawa dapat mengetahui cara untuk melindungi harta intelek daripada diciplak adalah salah satu kepentingan subjek harta intelek terhadap pelajar yang ingin menjadi usahawan kelak. Akhir sekali, responden berpendapat bahawa matlamat subjek harta intelek ini diciptakan adalah untuk mengelakkan berlaku sebarang pergaduhan berkaitan jenama produk, hak cipta reka bentuk produk antara syarikat. Berdasarkan pandangan serta perbincangan kami sekumpulan, kami berpendapat bahawa subjek harta intelek penting untuk dipelajari terutamanya kepada pelajar UMK yang merupakan Universiti Keusahawanan. Hal ini kerana harta intelek merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelaburan luar terutamanya bagi bidang perniagaan yang berasaskan pengetahuan. Salah satu kepentingan yang kami kenal pasti ialah harta intelek dapat menyentuh dan mempengaruhi kehidupan setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, paten-paten yang ada mewujudkan reka cipta dan teknologi baru untuk keselesaan kehidupan kita. Karya hak cipta seperti muzik dan filem juga harta intelek yang menjadi medium hiburan bagi kita. Oleh itu, bidang harta intelek dapat memberikan impak kepada kehidupan masyarakat di negara kita. Selain itu, harta intelek merupakan hasil ciptaan daya fikiran manusia yang membawa kemajuan dan kesenangan kepada masyarakat umum. Hasil ciptaan dan penyelidikan yang praktikal dapat meningkatkan mutu dan mempelbagaikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Oleh itu, kami cadangkan pihak berkuasa untuk membuat penguasaan tegas untuk melindungi ciptaan-ciptaan ini dan pihak universiti perlu memperluaskan lagi pengajaran terhadap subjek ini terutamanya kepada pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofatin Akirah binti Sarjana. Nombor matrik saya F20A0523. Perlindungan serta pembangunan harta intelek yang baik merupakan pemangkin untuk memperkukuhkan kegiatan penyelidikan dan pembangunan R&D di dalam negara sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Dengan adanya landscape harta intelek yang stabil dan kukuh dapat menarik lebih ramai pelabur asing ke Malaysia untuk memberi ruang untuk teknologi transfer yang lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, kegiatan penyelidikan dan pembangunan R&D perlu dipergiatkan lagi supaya negara akan dapat lebih banyak manfaat daripada perlindungan harta intelek. Selain itu, harta intelek juga dapat menyumbang kepada sosioekonomi negara. Terdapat beberapa cap dagangan ternama yang melambangkan kemajuan di peringkat antarabangsa. Contohnya, jenama Nokia yang mengharumkan negara Finland, serta jenama Samsung yang dapat membanggakan negara Korea di peringkat antarabangsa. Di Malaysia pula, seperti Petronas dan Selangor Pewter telah memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia. Oleh itu, kita perlu yakin bahawa pembangunan harta intelek di Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan jenama tempatan yang mampu bersaing di arena antarabangsa. Kesimpulannya, semua lapisan masyarakat perlulah bijak dalam menjaga dan melindungi harta intelek negara supaya harta intelek dapat dijadikan sebagai sumber kebanggaan dan warisan negara di masa yang akan datang.